Pertama sekali saya nak mengulas tentang tawaran ataupun pelawaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO untuk mempelawa saya sebagai menjadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk sesi 2013 hingga 2016. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri atas kepercayaan, keterbukaan seorang pemimpin negara yang sangat mengambil berat dan sangat terbuka pemikirannya. Padahal saya adalah luar daripada UMNO. Ya, saya bukan daripada kalangan UMNO dan tidak pernah terlibat dengan parti UMNO dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian, Datuk Seri Najib dapat melihat perkara ini dan saya rasa sangat berbesar hati dengan pelawaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri terhadap saya. Yang pertama, saya lihat daripada sudut tadi keterbukaan pemimpin UMNO masa sekarang, yang saya rasa lebih mementingkan melihat daripada sudut agamawan di dalam saf tertinggi. Dan ini adalah lantikan terus daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Jadi ini satu keterbukaan yang saya rasa pertama kali dilakukan oleh seorang Presiden UMNO di dalam MP. Yang kedua, saya melihat perkara ini ialah adanya keterbukaan terhadap orang-orang agama di dalam parti UMNO untuk bersuara di peringkat pembuat dasar parti terbesar orang-orang Melayu di Malaysia. Dan ini adalah satu perkara yang patut dipuji kepada tindakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Sebab sebelum ini kita lihat banyak cerita ataupun kata-kata yang mengatakan bahawa UMNO meminggirkan golongan agamawan, tidak mengambil pandangan agama dan sebagainya. Dan ini adalah satu bentuk transformasi yang mungkin Datuk Seri Najib maksudkan dalam bab agama, lebih meluaskan lagi kekuatan suara-suara agamawan di dalam pucuk pimpinan parti, secara tidak langsung menghakis pemahaman dan kata-kata daripada mungkin parti-parti lain tentang bahawa UMNO adalah parti yang didominasi oleh kumpulan-kumpulan yang bukan agama dan sebagainya. Yang ketiganya, saya melihat perkara ini daripada sudut diri saya sendiri, bahawa ini satu kepercayaan daripada pimpinan negara terhadap usaha saya, dakwah saya selama 20 tahun di dalam bidang dakwah. Dan saya rasa sangat teruja apabila seorang pemimpin nombor satu negara melihat saya kerja dakwah saya dan dipelawa menyertai Majlis Tertinggi UMNO. Ini satu benda yang sangat saya rasa besar hati kerana Datuk Seri sebagai pemimpin dan Presiden dapat melihat perkara bukan kecil. Saya hanya sebagai penceramah biasa, pendakwah bebas, tetapi dapat sampai diangkat, menimbulkan satu kejutan, bukan kata kepada tuan-tuan. Saya sendiri pun rasa terkejut apabila mendapat panggilan mengatakan bahawa saya dipelawa untuk menyertai Majlis Tertinggi UMNO. Saya secara peribadi sangat terkejut. Saya kata macam mana saya boleh, sedangkan ramai lagi golongan-golongan ulama dan cerdik pandai yang terdapat dalam negara kita. Yang seterusnya, saya melihat bahawa ini satu bentuk pendekatan yang dibuat oleh UMNO untuk menyatupadukan orang-orang Melayu, khususnya orang-orang Islam yang berbagai parti di dalam negara kita. Ini adalah satu usaha perpaduan dan saya harap daripada semua pihak, pandanglah ini sebagai satu benda yang baik, pandanglah sebagai satu usaha untuk melihat agama didahulukan, rakyat didahulukan, agama didahulukan. Dan inilah yang saya rasa titik awalnya yang cuba dibawa oleh Datuk Seri Najib. Sebab saya rasa dah sampai masanya, sampai bila orang Islam nak berpecah, sampai bila umat Islam nak bergaduh, berbeza pendapat. Boleh berbeza pendapat, tapi bukan membawa kepada kerugian pada bangsa Melayu dan umat Islam itu sendiri. Dan yang keenamnya, tuan-tuan, saya sedar apabila perkara ini berlaku, maka akan jadi isu yang sangat besar terhadap diri saya. Mungkin tidak besar pada orang lain, tetapi risiko yang saya tanggung
masalah yang saya hadapi seperti mana yang tuan-tuan boleh tengok dalam blog, dalam internet, dalam Facebook, ya, macam-macam kata-kata nista, tomah-tomahan yang dilemparkan kepada saya, sedangkan saya belum membuat keputusan muktamad. Belum lagi tuan-tuan, tidak ada keputusan muktamad yang saya bincang bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Ya, jadi saya lihat di sini sikap yang agak kurang enak, ya, sebagai seorang Islam memaki haimu, memanggil munafik. Adakah saya dijemput, diminta oleh kepimpinan UMNO untuk duduk dalam saf menasihati mereka, ya, supaya sama-sama membuat dasar untuk kebajikan negara dan kebajikan masyarakat Islam? Dituduh sebagai macai, dituduh sebagai anjing, munafik, ya, macam-macam kata-kata yang saya sendiri tak gamak baca. Untuk makluman tuan-tuan, isteri saya dah tak tidur, anak-anak saya pun semua dah tak buka Facebook, tak buka semua sebab tak sanggup membaca kata-kata yang sangat kurang enak. Ya, kita, apa salahnya kalau perkara ini perkara baik, kenapa tak didoakan? Ya, mudah-mudahan Ustaz boleh nasihat Datuk Seri, boleh nasihat isteri Datuk Seri Rosmah misalnya. Ya, sebab hari ini yang jadi isu cincin, isu tidak menutup aurat dan sebagainya. Orang cuma menyalak daripada luar, tetapi tidak ada siapa yang boleh mendekati. Tiba-tiba Datuk Seri mempelawa saya untuk sama menasihati dan mendakwa. Kenapa tidak diberikan sokongan, diberikan bantuan, doa pada saya? Ya, ada yang kata bahawa nanti Ustaz Kazim akan jadi syaitan bisu, ulama bisu. Saya rasa saya bukan orang yang hilang prinsip. Ya, bila dibuat begitu, saya tidak pernah melobi, saya tidak pernah bercita-cita untuk memasuki majlis tertinggi UMNO, menjadi menteri dan sebagainya. Tapi yang saya dapat sekarang ini dah macam-macam, kata nak jadi senator, nak jadi menteri dan sebagainya. Tidak ada langsung. Tumpuan saya hanyalah untuk nak menasihati dan berdakwah. Kalau saya hari ini selama 20 tahun saya berdakwah daripada luar, ya, kesannya lain. Katalah saya berdakwah kepada yang pembuat dasar, pemimpin utama negara, saya rasa itu lebih berkesan, ya, lebih berkesan dan lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan kepimpinan. Jadi janganlah menilai saya daripada sudut material. Kalau nak material, saya rasa sekarang saya lebih selesa dengan sekarang. Walaupun saya tidak ada pendapatan tetap, kerja saya hanyalah penceramah bebas. Ada orang jemput, adalah pendapatan. Tak ada, saya duduk di rumah, saya jaga anak-anak sekolah saya yang berjumlah hampir 1,000 orang. Saya tidak mengharapkan sebarang projek. Dan Datuk Seri tidak menawarkan projek saham pada saya. Tidak ada sebarang tawaran untuk jadi senator, jadi menteri dan sebagainya. Dia hanya minta saya, Ustaz duduk sebagai saf kepimpinan MT dan tolong tarbiyah kami daripada dalam, dan tolonglah buat kerja-kerja dakwah Islam daripada Malaysia sampai ke Sabah di bawah tiket UMNO. Itu saja. Jadi saya rasa tak tahu di mana salahnya saya dalam keadaan begitu. Ya, dalam keadaan begitu. Tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan, risiko ini sangat besar, ya, sebab tuan-tuan tahu follower saya yang saya rasa kalau tak jutaan di Malaysia pun ratusan ribu, semuanya menunggu apa jawapan saya. Saya sebagai Perdana Menteri telah hubungi saya pada hari Khamis yang lepas secara peribadi, tetapi saya belum lagi bersemuka dengan Yang Berhormat Datuk Seri secara empat mata. Sebab saya nak jaminan daripada Datuk Seri apa sebenarnya yang Datuk Seri boleh bagi kepada saya untuk buat kerja saya. Saya tidak mahu bila saya menyertai UMNO atau menyertai Majlis Tertinggi UMNO, hubungan saya dengan masyarakat yang berjuta sekarang ini terhakis atau terhalang. Saya tidak mahu kerja-kerja dakwah saya yang sekarang ini dalam internet, dalam YouTube, dalam TV terhalang. Sebab persepsi orang ramai bila satu ustaz masuk UMNO, maka akan dihalang, tertutup. Jadi kalau saya nak tengok jaminan, apakah tangan saya terikat, mulut saya dikunci untuk menegur apa-apa jua kesalahan, seperti mana yang saya sekarang bebas menegur tanpa ada ikatan. Jadi itu kalau jaminannya, saya rasa saya boleh bekerja sama.
Tetapi kalau ada sekatan dan ikatan, saya bukan orang yang minta jawatan. Saya dipanggil dan saya rasa saya boleh menolak atau meletak jawatan. Setakat ini tuan-tuan, saya belum lagi mengisi apa-apa borang untuk menyertai UMNO dan sebagainya. Dan saya belum buat keputusan sama ada nak menerima atau menolak. Menerima pun saya tidak kata, menolak pun saya tidak kata. Ya, tetapi kalau tengok kepada keadaan sekarang, saya perlukan satu kekuatan untuk menyokong saya. Saya rasa kalau kekuatan itu tidak ada, saya lebih berat untuk, saya rasa saya lebih selesa sebagai penceramah bebas seperti sekarang. Itu lebih dekat dengan masyarakat dan saya rasa banyak pihak yang akan bersetuju. Bukan kata bahawa UMNO atau tawaran ini tidak bagus, tetapi saya rasa semua orang, saya rasa mungkin 80% bersetuju Ustaz Kazim biarlah bebas seperti rama-rama sebelum ini, yang bebas hingga ke mana-ke-mana. Sebab itu saya katakan tadi, saya perlukan apa benda bidang yang saya buat. Mungkin Datuk Seri saja yang menerima kemasukan saya sebagai majlis tertinggi. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat yang lain? Di sini saya rasa perlu ada satu conclusion yang jelas supaya saya dapat. Tetapi saya tidak kata saya menolak, tetapi buat peringkat sekarang ini, saya rasa saya lebih selesa untuk menjadi penceramah bebas yang bebas di mana-mana untuk bercakap dan dihadiri oleh berbagai lapisan parti dan kategori masyarakat. Wallahualam. Ustaz, maknanya Ustaz belum buat keputusan untuk terima? Belum. Saya perbincangan saya dengan Yang Amat Datuk Seri hari itu, saya mengatakan bahawa saya lebih selesa seperti ini. Saya boleh bantu untuk memperkukuhkan Islam, mempertautkan persaudaraan Islam. Gitu. Maknanya kalau lepas ni ada perjumpaan dengan Datuk Seri juga, so pendirian Ustaz itu sendiri. Saya perlukan satu jaminan bahawa kerja-kerja dakwah saya tidak terhalang, kerja sekolah saya tidak terhalang, pendidikan di sekolah saya untuk macam sekarang ini. Saya takut bila saya dilabelkan sebagai orang UMNO. Sekarang ceramah saya dihadiri oleh alhamdulillah ribuan manusia yang tanpa mengira parti. Bila saya memakai baju parti, saya takut orang-orang yang takut kepada parti akan meninggalkan majlis ilmu. Dan majlis ilmu adalah tempat untuk perpaduan sebenarnya. Macam hari ini, walaupun anjuran daripada pemuda UMNO, tapi saya lihat semua parti datang. Sebab orang kenal Ustaz Kazim adalah orang yang tidak berparti. Jadi saya lebih selesa untuk menggunakan baju tanpa parti, tetapi mengajak orang supaya sayang dan mengamalkan Islam dan berkasih sayang. Daripada segi sudut mereka, maknanya pihak UMNO mengumumkan semalam senarai MP, Ustaz sendiri tak setuju, belum buat keputusan, tapi sudah diumum seolah-olah macam Ustaz dah terima keputusan. Pada peringkat awal memang saya dihubungi oleh 2-3 pegawai Yang Amat Perdana Menteri. Mereka bertanya kepada saya, bolehkah Ustaz bekerjasama, memberikan khidmat nasihat, bimbing dan sebagainya. Saya secara peribadi, orang baik minta nasihat, kenapa saya perlu tolak? Ya, kita kata orang itu teruk, tapi kalau kita tak cuba menasihati, berdamping, mana kita tahu dia teruk? Kita hanya lihat daripada luaran. Allah Ta'ala sebut watawassaw bil haq, pesan memesanlah kamu pada kebenaran. Jadi saya kata bahawa saya boleh berlapang dada untuk menerima tawaran pelawaan ini. Jadi mungkin daripada situ pegawai-pegawai tadi melihat bahawa kesudian Ustaz Kazim untuk menerima. Tetapi secara peribadinya saya sendiri bercakap dengan Yang Amat Datuk Seri, tiada keputusan muktamad. Ya, sebab saya melihat, saya sendiri bercakap pada Datuk Seri dan Datuk Seri pun faham bahawa dia kata dia sayang juga kepada jemaah Ustaz Kazim. Jadi mungkin di situ sedikit kekeliruan yang wujud. Jadi saya lihat Datuk Seri Najib sangat terbuka dalam bab ini. Sebagai penceramah bebas, bagaimana Ustaz melihat soal perpaduan Islam dan negeri? Sekarang UMNO buka untuk sekarang PAS. Tapi PAS meletakkan macam-macam syarat, itulah inilah, perlu ikut hudud dan macam-macam. Jadi adakah pandangan Nabi kata yassira wa la tu'assira, permudahkan dan jangan susahkan. Kenapa perlu letak syarat untuk berbaik? Orang nak sedekah letakkan syarat. Kami hanya duit kertas je, duit shilling kami tak nak.
Mana boleh macam itu? Bila orang nak buat baik, terima. Saya kata sampai dah masanya sekarang muzakarah ke apa nama ke, bubuhlah nama apa pun, janji orang Islam bersatu dan permudahkan. Itu adalah cara yang sangat baik dan saya sangat sokong. Dan kita permudahkan. Kenapa kita buat letak syarat yang macam-macam untuk persaudaraan sesama orang Islam, tetapi tiada sebarang syarat dengan perpaduan dengan orang yang melibatkan dengan orang yang bukan Islam. Jadi kenapa kita susahkan sesama Islam tetapi begitu mudah dengan orang yang lain daripada Islam? Ustaz, kekuatan yang Ustaz cakap tadi termasuklah datang daripada sah kepimpinan UMNO sendiri. Ya. Memberikan kekuatan kepada Ustaz menyokong dan juga memberi jaminan secara kolektif, bukan daripada Perdana Menteri saja. Ya, saya rasa dalam bab ini ada ahli UMNO yang pro dan kontra dengan kemasukan saya. Pro di sini ialah mengalu-alukan Ustaz Kazim menyertai UMNO. Kontra di sini maknanya ada pendapat-pendapat daripada sahabat-sahabat dalam UMNO yang mengatakan lebih sesuai Ustaz Kazim bergerak daripada luar UMNO tanpa perlu masuk pada UMNO. Bukan maknanya mereka was-was dengan saya, curiga dengan saya. Tidak, saya tak kata begitu. Saya merasakan bahawa ramai yang hantar daripada Facebook, SMS dan PM saya, demo mereka lebih selesa kalau Ustaz bergerak macam sekarang. Sangat menyelesakan mereka. Jadi itu maksud saya. Bukan makna mereka benci, tak setuju, ataupun sebagai satu macam gangguan kepada mereka. Tidak. Mereka melihat kesesuaian sekarang lebih bagus daripada menyertai majlis tertinggi UMNO. Ustaz ada letakkan sebarang time frame untuk menerima tawaran? Saya bertemu dengan pegawai PM tadi. Saya bagi masa saya nak jumpa dengan PM. Sehinggalah PM bersedia jumpa saya, sehinggalah sebelum ataupun bila-bila masa saja, masa pada terluang Yang Berhormat Perdana Menteri, bukan sehingga Perhimpunan Agung UMNO saja, terpulang pada Datuk Seri. Dan saya pun tidak terdesak untuk menerima jawatan ini. Bukan maknanya saya nak jawatan. Kalau bila-bila masa saya nak jaminan itu. Dan bagi saya bila-bila masa pun tak apa. Janji saya boleh bercakap apa benda yang saya nak cakap secara berdepan dengan Yang Berhormat Datuk Seri. Bukan maknanya saya besar sangat sampai nak jumpa Datuk Seri. Bukan. Saya tidak besar, tapi yang besarnya ialah audiens saya. Jemaah saya yang berjutaan sampai ke luar negara. Mereka melihat benda ini satu benda yang menggemparkan. Banyak yang sokong dan ada juga yang tidak menyokong. Ustaz, ya. Mengenai dakwaan hari ini, kata PAS, sebenarnya status Ustaz sendiri, PAS Perak ada kata Ustaz masih lagi anggota PAS. Ya. Memang saya adalah ahli PAS dan saya tidak pernah keluar daripada PAS, walaupun ada ura-ura dulu mengatakan bahawa saya dipecat daripada PAS, tetapi tidak ada surat pemecatan dan pemanggilan Jawatankuasa Disiplin PAS untuk memecat saya. Dan sepatutnya PAS merasa sedikit malu dengan UMNO kerana UMNO boleh menjemput orang di luar UMNO untuk berada di majlis tertinggi UMNO dan PAS tidak pernah menjemput saya. Apatah lagi untuk dijadikan sebagai teman yang mesra, penasihat dan sebagainya. Ya, kalau orang UMNO boleh panggil saya, kenapa PAS perlu malu? Kenapa PAS perlu terasa? Kenapa you all sendiri tak panggil saya? Orang lain yang di luar daripada parti boleh memanggil dan menghargai ahli PAS. Kenapa ahli PAS tidak sendiri menghargai saya? Sedangkan saya tidak pernah keluar daripada PAS. Sepatutnya dalam bab ini kepimpinan PAS, khususnya PAS Perak, merasa malu dengan Datuk Seri Najib. Dia tahu saya ahli PAS. Perkara ini diberitahu kepada saya dan saya sendiri bagi tahu pada Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zamri Abdul Qadir bahawa saya bukan orang UMNO. Tetapi saya menyokong agenda perpaduan, agenda Islam, saya sokong. Sepatutnya PAS berasa sedikit malu apabila orang lain panggil. Dan sepatutnya kalau mereka menghargai pendakwa-pendakwa seperti saya rasa lama dah saya dipanggil sekurang-kurang. Wallahu a'lam. Ustaz. Kita sambung sampai dia.